sejahtera dan Assalamualaikum buat anak-anak Malaysia. Bersua lagi kita semua dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya Sharifah Alia. Apa khabar semua? InsyaAllah sihat-sihat sajalah ya. Hari ini saya ingin mengajak anda semua, terutamanya yang berada di tingkatan 1, bersama-sama saya kita selami sebuah novel bertajuk Sejambak Bakti karya Rejab F.I. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan serangkap pantun 2 kerat. Dengarkan ya. Gendang gendut tali kecapi. Siapa pernah pergi kedai koperasi? Baiklah. Pantun itu memberi sedikit sebanyak pembayang berkenaan latar tempat novel yang akan kita kupas pada hari ini, iaitu novel Sejambak Bakti. Jadi, adakah saya berjaya untuk mendapatkan minat anda setakat ini? Boleh? Mari kita membaca. Novel ini mempunyai 26 bab yang dikembangkan dengan binaan plot yang menarik dan mudah difahami. Mari kita fahami cerita mengikut binaan plotnya yang digarap oleh penulis novel ini. Novel ini mengetengahkan tema kegigihan sekumpulan remaja memajukan kedai koperasi sekolah. Sekumpulan remaja ini diketuai oleh Razali sebagai penolong setiausaha dibantu oleh Ramlah, Harun, Suilan dan Sari Dewi. Mereka berdepan dengan pelbagai cabaran untuk membangunkan koperasi sekolah sehingga berjaya diumum sebagai koperasi sekolah terbaik di peringkat kebangsaan. Seterusnya berlaku mesyuarat koperasi yang membincangkan pelbagai perkara seperti mewujudkan bilik bacaan ataupun menternak ayam telur. Semasa mesyuarat juga, ahli lembaga koperasi telah bersetuju memilih Razali sebagai penolong setiausaha koperasi sekolah. Ini menyebabkan rasa iri hati Munir, Silvam dan Leong terhadap Razali. Munir mulai culas dengan tugasnya sebagai ahli lembaga koperasi serta bertindak memulaukan Razali. Pada masa yang sama, Munir ada perasaan untuk rakan sekoperasinya, si Ramlah. Tetapi apabila suratnya ditolak oleh Ramlah, sikap Munir mulai merubah. Razali dituduh melaporkan kepada Cikgu Munyam, guru bimbingan dan kaunseling sekolah akan perubahan sikap Munir. Munir tidak puas hati akan Razali dan bertindak membelasah Razali bersama-sama Silvam dan Leong. Rakan-rakan yang menyaksikan pergaduhan Munir, Silvam, Leong dan Razali melaporkan kepada Cikgu Zulkifli sehingga kepada pengetua sekolah. Mereka dihukum rotan oleh Cikgu Syamsuddin, pengetua sekolah tersebut. Jadi walaupun peristiwa di sekolah itu tidak sama sekali salah Razali, setelah peristiwa itu, bapa tiri Razali menuduh Razali suka bergaduh. Tak pasal. Ini menyebabkan Razali berasa amat sedih dan ingin mengetahui siapa sebenarnya bapa kandungnya. Akan tetapi, ibu Razali, Mak Sophia, menolak permintaan Razali. Katakanlah, Mak, di manakah ayah Zali tu? Desak Razali. Zali, jika kau sayang akan Mak, janganlah bertanya lagi hal ayah kau tu, pinta Mak Sophia. Peristiwa sedih ni boleh rujuk di halaman 73 hingga halaman 77. Munir dan rakan-rakannya. Kita ingat dah selesai kan tadi? Rupanya belum. Munir dan rakan-rakannya masih menyimpan dendam terhadap Razali dan telah merancang sesuatu untuk menjatuhkan Razali. Apakah rancangan mereka? Adakah mereka berjaya? Okey, tunggu dulu. Kita betulkan tudung sedikit. Betul-betul. Kita pergi ke Razali dulu. Razali masih menjalankan tugasnya dengan baik. Dan dia terpilih untuk menyertai kursus selama seminggu di Maktab Kerjasama Malaysia untuk mempelajari selok-belok pengurusan koperasi sekolah. Apabila dia pulang, ahli lembaga pengarah koperasi mencadangkan koperasi sekolah mereka memasuki pertandingan koperasi terbaik yang dianjurkan oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia ataupun Angkasa.
dugaan datang tanpa diduga. Begitu. Kedai koperasi sekolah mereka telah diceroboh masuk dan mereka kehilangan wang tunai serta keadaan menjadi tunggang langgang lagi, dan Razali yang bertanggungjawab untuk menjaga koperasi sekolah telah disyaki dan disoal oleh pihak berkuasa tentang kejadian tersebut. Razali dibawa ke balai polis menjadi suspek utama kejadian pecah masuk koperasi sekolah tersebut. Kedai koperasi telah diceroboh sekali lagi. Kali ini semua guru mengadakan pemeriksaan mengejut. Tertangkapnya lah. Tindakan Cikgu Zulkifli yang telah memasang perangkap dengan menandakan not wang kertas RM10 dengan huruf K. Telah berjaya membongkarkan siapa sebenarnya penceroboh itu. Kunci koperasi dan wang kertas tersebut dijumpai di dalam buku teks seorang pelajar. Siapakah pelajar tersebut? Come on, kita selaklah halaman 134 untuk mendapat jawapannya. Munir! Munir! Jerit Cikgu Zulkifli. Akhirnya Munir mengakui kesalahannya dan mengakui bahawa dia bertindak demikian kerana berdendam dengan Razali akibat hasad dengki dan sedikit cemburu pada Razali. Munir pun dah insaf dan berkunjung ke rumah Razali untuk meminta maaf di hadapan Mak Sofia dan Pak Zakaria. Munir menyesal, betul-betul menyesal dengan perbuatannya kerana dendam dan iri hati kepada Razali. Pak Zakaria mestilah merasa menyesal sedikit dan patutlah dia meminta maaf kepada Razali. Jika kamu bersalah, tak kiralah kamu yang lebih tua ke, yang lebih muda ke, pergilah minta maaf. Jangan biarkan sikap bangga tu ataupun angkuh itu menghalang kamu daripada memperbaiki sesuatu hubungan. Okey? Jaga silaturahim tu. Sementara itu, koperasi sekolah yang diuruskan Razali dan rakan-rakannya telah diisytiharkan sebagai johan dalam pertandingan koperasi sekolah. Kebetulan pada hari penyampaian hadiah tersebut, Mak Sofia yang hadir atas jemputan pihak sekolah telah bertemu dengan Pak Ramli, ayah kepada Ramlah. Mak Sofia terkesima dan akhirnya kebenaran terbongkar. Mak Sofia ini ialah bekas isteri saya kira-kira 16 tahun yang lalu. Ketika kami bercerai dahulu, saya meninggalkan seorang anak lelaki. Dialah yang memeliharanya sampai sekarang, kata Pak Ramli di halaman 154. Pak Ramli ialah ayah kandung kepada Razali. Bapa Ramlah juga merupakan ayah kandung pada Razali. Mereka bercerai ketika Razali berusia setahun lagi dan Mak Sofia berkahwin dengan Pak Zakaria. Mak Sofia mengakui dirinya takut untuk memberitahu Razali perkara sebenar kerana takut Razali meninggalkannya. Hakikatnya Razali dan Ramlah sebenarnya bersaudara. Plot twist! Adakah anda semua teka perkara tu? Tak kan? Bak kata pepatah, cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Begitulah kesudahan kisah Razali bertemu dengan ayah kandungnya. Yeay, happy endings ke? Baiklah, kita berhenti berehat. Kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, okey? Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita, dan hari ini kita bercerita mengenai novel Sejambak Bakti, novel Komsas tingkatan 1. Segmen ini kita akan membincangkan tentang gaya bahasa yang digunakan dalam novel Sejambak Bakti tulisan Rejab F.I. ini. Okey? Sekarang saya akan berikan beberapa perkataan yang telah pun saya petik dari novel ini dan anda semua harus mengeja perkataan itu dengan betul. Selepas itu, kita akan cuba bina ayat menggunakan perkataan yang sama. Boleh? Senang kan? Baik, yang pertama, motosikal. Kenderaan beroda dua yang dijalankan menggunakan enjin. Ejaannya macam mana? Ada arah ataupun tidak arah? Ini sebenarnya selalu keliru. 1, 2, 3 and 1 to go. Motosikal atau motorsikal. Jangan pandang sebelah mata, selalu tersalah. Betul. Ejaan yang betul adalah motosikal, bukan motorsikal. Tiada R di situ. Contoh ayat yang boleh kita gunakan, dia ditembak oleh penyerang yang menaiki motosikal di luar kedai tersebut.
Selain motosikal, pernah tak anda dengar perkataan motorcar? Motorcar tu apa? Motorcar adalah kereta. Motorcar, motosikal, motosikal, motorcar, kereta. Perkataan yang seterusnya, pisang goreng. Sejenis makanan. Pisang yang digoreng. Adakah ia disebut goreng pisang ataupun pisang goreng? Ini pun selalu mengelirukan, okey? Betul, pisang goreng. Pisang goreng itu sedap dimakan ketika panas. Goreng pisang itu adalah saya nak goreng pisang. Okey? Jangan keliru. Perkataan yang seterusnya, bankrupt. Maksudnya muflis. Tidak berupaya hendak menyelesaikan hutang. Bankrupt. Aduh, bankrupt aku. Minta jauh. Jangan. Ejaannya macam mana? Bankrupt ataupun bankrupt? B-A-N-K-R-A-P ataupun B-A-N-K-R-U-P? Bankrupt, bankrupt, bankrupt. Ya, betul. Kesannya terhadap sektor penghilangan berasaskan ekspor sangat teruk menyebabkan bankrupt dan pengangguran. Seterusnya, perkataan kaki tangan. Ini saya selalu keliru bab jarak atau rapat. Kaki tangan ataupun kaki tangan. Kaki tangan atau kaki tangan. Ya, satu perkataan. Kaki tangan. Bukan kaki dan tangan. Ini kaki tangan. Contoh ayat yang kita boleh gunakan perkataan kaki tangan ini adalah semua kaki tangan di syarikat itu sangat berpengalaman dalam bidang masing-masing. Perkataan yang seterusnya, sampai ke Lea sendiri pun rasa, apa? Betul ke? Perkataannya adalah keriting. Bermaksud ikal kecil-kecil ataupun bergulung-gulung. Cara ejaannya, rakan-rakan di luar sana, adakah ejaannya ada N ataupun tiada N? Kerinting atau keriting? Bayangkan betapa terkejutnya saya bila dapat tahu setiap sekian lama menggunakan perkataan ini, tiada N. Inilah ejaan yang betul. K-E-R-I-T-I-N-G. Keriting, bukan kerinting. Keriting. Contoh ayat. Lea yang bertubuh gempal dan berambut keriting. Keriting. Walaupun kita selalu sebut rambut kerinting kan. Tapi jangan lakukan kesalahan yang telah saya lakukan setelah sekian lama. Jangan keliru. Ejaannya tak ada N. Seterusnya, runcing. Berhujung tajam. Gitu. Ejaannya runcing atau runcing? Tak ada N ataupun ada N? Runcing, runcing. Runcing, runcing. Nampak sangat kan? Ada N. Ejaan yang betul, R-U-N-C-I-N-G. Dia menyarungkan cincin ke jari isterinya yang runcing. Baik, seterusnya keriangan. Hati, perasaan sukacita, suka, kegembiraan, keriangan. Ada 1G ataupun 2G. Jangan terkeliru. 1G sahaja. K-E-R-I-A-N-G-A-N. Contoh ayat, Salina keriangan melihat gelagat kucingnya si bulat. Perkataan yang terakhir untuk segmen kali ini adalah kemarin. 2 hari sebelum hari ini. Kemarin. Jadi jangan keliru. Sekarang ni kita nak tanya cara ejaannya. Kemarin ataupun kemarin. Ada L, tak ada L. Kemarin, kemarin. Ada L, tak ada L. Ada L. Ejaannya ada L. Kemarin. K-E-L-M-A-R-I-N. Contoh ayat. Saya mendapat aduan daripada murid-murid sekolah. Kita mengatakan mereka ini bergaduh semasa pulang dari sekolah kemarin. Gitu. Berjayakah anda mengenal pasti ejaan yang kerap anda salah eja? Tersalah eja. Macam Lea, selalu tersalah eja. Banyak yang Lea pelajari hari ini ya. Tapi kan, kalau lah misalnya kata anda semua nak uji kemahiran berbahasa ataupun nak mengasah lagi kemahiran berbahasa tu, anda boleh cuba hasilkan cerita pendek dengan menggunakan semua perkataan yang diberikan tadi untuk menguji tahap penguasaan bahasa anda.
dan juga tahap kreativiti anda. Sementara anda semua fikirkan idea, plot, subplot cerita pendek itu, apa kata kita berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi kemari bercerita bersama saya Sharifah Alia, dan hari ini kita sedang membaca novel Sejambak Bakti. Novel Komsas tingkatan 1. Banyak yang telah kita kupas tadi, tapi sekarang Lia nak bercakap mengenai watak pula. Kita mulakan dengan watak utama, protagonis. Namanya Razali. Protagonis bermaksud watak utama dalam sesuatu novel. Watak utama itu biasanya berperwatakan baik dan merupakan tunjang kepada novel. Razali atau lebih mesra dipanggil Zali merupakan seorang remaja berusia 17 tahun yang sangat berdedikasi menjaga koperasi sekolah dibantu rakan-rakannya. Di sekolah, Razali dikenali dengan sikap rajin belajar dan bijak dalam pelajaran, terutamanya dalam subjek prinsip akaun. Rajinlah. Kita tulis ya, rajin. Rakan-rakan Razali sering meminta bantuan daripada Razali. Tolong ajar mereka subjek tersebut. Bolehlah Razali, awak pandai pelajaran tu, tolonglah kami, desak Sari Devi di halaman 52. Razali juga suka mengulang kaji pelajaran di sebuah pondok di tengah sawah. Razali tahu hanya melalui pelajaran dia mampu mengubah nasib diri dan nasib ibunya. Melalui sikap tidak putus asa, rajin berusaha dalam pelajaran, kita mampu mengubah nasib diri dan keluarga kita, dan itulah tekad Razali. Jadi Razali ini seorang yang bertekad. Kita terus ke watak sokongan pula. Watak antagonis. Watak antagonis pula selalunya bertentangan sifat dengan watak protagonis. Inilah yang menjadikan jalan cerita dia lebih menarik. Jadi watak antagonis dalam novel Sejambak Bakti ini ialah Munir. Munir ni dilahirkan dalam keluarga yang berada. Ini menyebabkan ada sedikit bersifat angkuh menebal dalam diri Munir. Munir ni seorang yang pendendam. Bukti Munir ini seorang yang pendendam adalah bila dia mendendami Razali kerana rapat dengan Ramlah, dan juga Razali yang telah menjadi penolong setiausaha koperasi sekolah, jawatan yang diidamkan Munir. Munir juga seorang yang panas baran. Semasa latihan bola sepak di padang, Munir cuba merebut bola di kaki seorang pemain secara kasar. Akhirnya Munir insaf juga. Selepas dihukum rotan di khalayak ramai dan digantung persekolahan selama seminggu selepas memecah masuk koperasi sekolah. Munir juga telah membersihkan nama Razali di hadapan Mak Sophia dan Pak Zakaria dengan meminta maaf. Begitulah watak dan perwatakan utama dan sokongan, protagonis dan antagonis dalam novel Sejambak Bakti. Watak mana kegemaran anda? Tapi yang penting, anda boleh ambil masa fikir mengenai itu sambil kita pergi ke segmen yang seterusnya. Sekarang tibalah masanya untuk soalan misteri. Soalan pun dah tersedia. Mari kita jawab bersama-sama. Pada pendapat anda, wajarkah tindakan Mak Sophia merahsiakan ayah kandung Razali? Jeng jeng. Cadangannya adalah tidak wajar kerana sebagai anak, Razali berhak mengetahui asal-usulnya. Selain itu, Razali juga perlu mengetahui berkenaan ayah kandungnya kerana sifat ingin tahu yang tinggi. Walaupun Mak Sophia risau Razali akan meninggalkannya, Razali mempunyai hak sebagai anak kepada ayah kandungnya. Soalan yang seterusnya. Berdasarkan novel ini, apakah sikap positif yang terdapat pada watak sampingan yang boleh dicontohi dalam kehidupan seharian kita? Mari kita ambil watak Cikgu Zulkifli. Okey? Seorang yang bertanggungjawab dalam menggalas amanah, seorang yang bijak mengawal situasi, seorang yang matang dalam mengambil tindakan. Soalan yang seterusnya. Nyatakan contoh pengajaran yang terdapat di dalam cerita ini yang boleh diteladani dalam kehidupan seharian kita. Antaranya,
Pengajaran yang terdapat di dalam novel ini yang boleh diteladani dalam kehidupan seharian kita ialah kita perlulah kental dan tabah menghadapi cabaran. Sebagai contoh, Razali tabah berdepan dengan Munir dan rakan-rakan yang memulaukannya serta membulinya. Razali tetap bersabar dan bersedia memaafkan Munir walaupun Munir memfitnahnya. Pada pendapat anda, mengapakah Munir berdendam kepada Razali? Soalan mendalam ini ya. Cadangan jawapan saya adalah, pada pendapat saya, Munir ni berdendam terhadap Razali kerana iri hati terhadap Razali yang rapat dengan Ramlah. Yalah, kita tahu Munir ada menyimpan perasaan terhadap Ramlah. Mungkin sedikit cemburu. Selain itu, Razali ni berjaya mendapat jawatan yang sangat diinginkan Munir, iaitu penolong setiausaha koperasi sekolah. Munir merasakan dirinya hebat. Mungkin itu juga satu alasan dia rasa dirinya anak orang berada, tunggang motosikal ke sekolah, style, high class berbanding Razali yang naiki basikal. Mungkin itu juga. Tapi itu adalah pendapat saya, cadangan saya sahaja. Anda sendiri haruslah menilai balik. Baca buku betul-betul. Sejambak Bakti. Okey. Sedar tak sedar dah pun sampai ke penghujungnya. Saya berharap agar kupasan tentang novel Sejambak Bakti ini sedikit sebanyak dapat membantu anda memahami cerita ini. Ingat ya semua bahawa kita perlulah sentiasa bersikap baik hati dengan orang lain walaupun dengan orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Bak kata pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Dan janganlah kita menyimpan dendam kepada ataupun terhadap sesiapa pun, kerana dendam tersebut hanya akan memakan diri sendiri. Dari dalam akan nampak selah kat muka perasaan buruk dan rosak itu, seperti nyamuk mati gatal tak lepas. Begitu. Wish. Akhir kata, teruskanlah membaca kerana membaca adalah jambatan ilmu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.